Assalamualaikum, pembuka cerita. Buat renungan kita bersama. Akibat tidak mendengar nasihat cerita saya menjadi pedoman kita semua. Semasa cuti penggal persekolahan, Aiman merasa bosan tinggal di rumah. Ibunya menyuruh Aiman membaca buku. Tetapi Aiman tidak mendengar kata-kata ibunya itu. Tiap-tiap hari Aiman dan kawan-kawannya pergi mandi di sungai. Mereka juga melasti burung. Apabila malam, badan Aiman letih dan dia tidur awal. Buku tidak pernah dibukanya sejak cuti sekolah. Setiap hari, Mak Minah menasihati Aiman supaya belajar rajin-rajin. Aiman menjadi anak harapannya. Lebih-lebih lagi kerana Aimanlah satu-satunya anak yang dia ada. Bapa Aiman sudah meninggal dunia ketika Aiman masih kecil. Hiduplah Mak Minah dengan anak lakinya itu. Mak Minah bekerja sebagai tukang cuci pinggan mangkuk di kantin sekolah. Namun begitu, Aiman tidak mahu mendengar nasihat ibunya. Dia tetap mengikut kawan-kawannya, lasti burung dan mandi di sungai. Kebetulan, musim cuti sekolah setiap tahun berlaku pada musim tengkujuh. Musim tengkujuh selalunya air sungai akan melimpah sehingga ke dalam sawah-sawah padi di sepanjang sungai. Air sungai juga turun dengan lajunya dari arah hulu akibat hujan lebat. Mak Minah sangat susah hati. Sudah habis ikhtiar, Mak Minah menasihati anaknya yang seorang itu hendak dipukul masih kecil. Mak Minah tidak suka Aiman bermain di sungai. Suatu malam, Mak Minah membuat cerita rekaan. Dia bercerita kepada anaknya dengan mengatakan di dalam sungai itu ada buaya besar. Sudah ramai budak yang suka bermain di dalam sungai ditangkap buaya. Mak Minah memberitahu Aiman buaya itu sangat besar. Aiman bertanya tentang rupa buaya itu. Mak Minah mengatakan buaya itu badannya seperti biawak, tetapi lebih besar daripada harimau. Aiman berminat mendengar cerita buaya, tetapi dia tidak pernah melihat buaya. Belum habis cerita yang diceritakan oleh ibunya, Aiman sudah berdengkur. Oleh sebab Mak Minah tiada lagi sesiapa yang boleh diharap, maka Mak Minah tetap sabar menjaga dan mendidik Aiman. Namun Aiman tetap dengan perangainya yang suka mengikut kawan-kawannya, lasti burung dan mandi di sungai. Mak Minah tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada Aiman sebab pada waktu siang dia terpaksa bekerja untuk mendapat upah. Suatu hari, seperti biasa, Mak Minah pergi bekerja. Dia berpesan kepada Aiman supaya menjaga rumah dan jangan pergi ke mana-mana. Tidak lama selepas Mak Minah turun dari rumahnya, beberapa orang kawan Aiman pun datang. Mereka mengajak Aiman lasti burung dan mandi di sungai. Aiman memberitahu mereka emaknya tidak membenarkan dia keluar. Tetapi setelah dipujuk oleh kawan-kawannya, Aiman ikut juga. Mula-mula mereka ke pinggir jalan mengutip batu-batu kecil untuk diisikan ke dalam poket seluar. Kemudian mereka melasti burung sambil berjalan menuju ke sungai. Sampai ke tepi sungai, mereka menanggalkan pakaian masing-masing. Mereka memanjat pohon yang besar, dahannya menjalar ke tengah sungai. Malang tidak berbau. Aiman tergelincir dan terus jatuh ke dalam sungai. Aiman menjerit-jerit meminta tolong. Aiman hanyut di bawah arus sungai itu. Tangan Aiman terkapai-kapai. Arus sungai itu sangat deras. Kawan-kawannya tidak ada yang berani menolong Aiman. Kawan-kawan Aiman berlari pulang. Mereka memberitahu semua penduduk kampung keluar
mencari Aiman di sungai. Tetapi Aiman tidak ditemui. Mak Minah menangis terseduh-seduh. Ada orang kampung mengatakan bahawa Aiman sudah mati lemas. Tetapi mayatnya tidak ditemui. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menunggu sehingga esok. Kalau Aiman mati lemas, tentu mayatnya akan timbul terapung. Mak Minah terus menangis. Dia sudah kehilangan anaknya. Sekarang dia sudah tiada anak lagi. Keesokan harinya, penduduk kampung pergi ke sungai itu lagi. Mereka berusaha mencari Aiman, tetapi tidak berjumpa. Mak menangislah Mak Minah mengenangkan nasib Aiman. Menjelang tengah hari, penduduk kampung itu heboh. Aiman masih hidup. Aiman sudah pulang. Rupa-rupanya Aiman hanya jauh. Dia berjaya berenang ke tepi sungai. Kemudian dia tersesat di dalam hutan. Dia tidak tahu mencari jalan pulang. Dia bermalam di dalam hutan. Keesokan harinya, barulah dia dapat mencari jalan pulang dan keluar daripada hutan. Ibu Aiman sangat gembira kerana anaknya terselamat. Namun dia menangis terisak-isak mengenang akan peristiwa itu. Aiman merasa insaf. Dia tahu peristiwa buruk itu berlaku kepada dia akibat dia tidak mendengar nasihat ibunya. Aiman meminta maaf dan berjanji kepada ibunya. Dia berjanji tidak akan bermain di sungai itu lagi. Dia juga akan belajar bersungguh-sungguh. Mak Minah sangat gembira. Oleh itu kawan-kawan, kita perlu tahu dan sedar akan tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Gunakanlah masa kita dengan sebaik-baiknya. Setiap nasihat itu ada kebaikan untuk kita. Patuhilah nasihat ibu bapa. Sekian, terima kasih.